Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar Malaysia, bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Saya harap semua orang yang sedang menonton sekarang berada dalam keadaan yang sihat, dan saya tahu ada beberapa negeri di Malaysia Gas yang sedang mengalami PKPB, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya dan Sabah. Jadi saya harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat, tenang, dan ini adalah untuk kepentingan kita semua untuk memutuskan rantaian COVID-19. Saya mengharapkan agar penonton Sejahtera Asia pada hari ini sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, kita masih belum lagi memerangi pandemik COVID-19. Jadi terus amalkan SOP yang efektif sekali untuk menghapus wabak ini. Apa khabar, John? Sehat. Gas, apa khabar? Khabar baik. Cukup tidur? Cukup. Dah sarapan? Sudah. Hari ini cukup tersedialah sebab ini dah merupakan episod yang ketiga. Kita bersiaran langsung di TVS, saluran 122 Astro, dan selama 1 jam kita akan menemani anda di rumah. Hari ini kami bersiaran secara langsung menemani anda. Hari ini hari Rabu 14 Oktober 2020, dan hari ini, John, Gas nak tenang sedikit. Sebab semalam kita rio, kita meriah sekali di set. Sebab hari ini Gas nak tenang sikit, dan kalau bercakap mengenai ketenangan, ada satu orang kata kata-kata inspirasi mengenai ketenangan ini. Siapa pun dapat memegang kemudi jika laut sedang tenang. Siapa pun bisa mengendalikan keadaan bila hati bawaannya tenang. Hebatlah ayat pagi-pagi ni. Sebab apa Gas bercakap mengenai ketenangan? Kerana antara topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah satu produk yang dapat memberikan kita ketenangan, John. Uish, betul. Produk apa tu? Macam menariklah. Kita kena tunggu selepas ini untuk segmen yang seterusnya. Baiklah, kita berpindah ke segmen berita ringkas. Berita ringkas akan disampaikan oleh rakan setugas kita, iaitu Michelle Lungan, dan beliau akan kongsikan antara berita-berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Jadi jom kita bersama dengan Michelle Lungan. Terima kasih Gas dan John. Selamat pagi Asia. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat dan bahagia. Okeylah, baiklah. Anda akan bersama dengan saya Michelle Lungan dalam segmen Berita Ringkas, di mana kita akan melihat dan seterusnya mengupas dan membincangkan antara topik-topik utama yang keluar dalam media akhbar pada malam semalam ataupun pagi ini juga. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan berita yang pertama sekali, di mana SMA bina menara smart yang pertama guna teknologi MOCN di pedalaman Sarawak. Penduduk Luban Ulu di Betong, iaitu sebuah perkampungan luar bandar Sarawak, kini dapat menikmati liputan internet berkelajuan tinggi dengan adanya menara telekomunikasi smart yang dibina oleh Lembaga Multimedia Sarawak ataupun dikenali sebagai SMA. Dan SMA dalam satu kenyataan memaklumkan menara yang dirasmikan oleh Ketua Menteri kita, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg itu bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi membolehkan penduduk luar bandar di kawasan itu untuk menikmati liputan rangkaian 3G dan 4G. Menurutnya, menara berkenaan merupakan yang pertama di negara ini yang menggunakan platform rangkaian teras pelbagai operator MOCN yang mempunyai kemampuan untuk menampung beberapa operator perkhidmatan talian dalam satu saluran pemancar untuk memenuhi pangkalan pengguna mereka. SMA menjelaskan lagi, pendekatan platform MOCN ini dipilih setelah mempertimbangkan kerumitan operasi dan struktur kos penggunaan telekomunikasi luar bandar yang tidak hanya akan mengoptimumkan sumber, malah menyediakan perkhidmatan pemasangan dan penyelenggaraan yang lebih menjimatkan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik, dan menara Luban Ulu Smart menjadi infrastruktur digital yang pertama daripada 300 menara yang dirancang dibina oleh SMA di kawasan pedalaman menerusi program Menara SMA 300 di bawah Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018 sehingga 2022. Wow, tak sangka dah cantik. Tahu mengenai isu semasa pula. Baik, berita yang seterusnya mungkin Michelle nak kongsikan pula. Okey, berita seterusnya kita ada cerita pasal pengeluaran hidrogen yang boleh tingkatkan nilai ekspor di Sarawak. Wow.
Hidrogen. Ya, Okey, hidrogen hidrogen. merupakan kalau tak silap saya, hidrogen ni merupakan satu tenaga yang baru. Betul. Dan tenaga yang bersih, lebih bersih untuk alam sekitar dan apa dia Yes. punya Lebih baik untuk alam sekitar Yes, dan ekosistem. Dan hidrogen adalah didapati daripada proses dekomposisi air betul sebenarnya. sebab Dan air kan dia dekompos- H2O, jadi kita buang 2O, Wow, kita ambil wow. je H. Yeah. Belajar Baiklah. chemistry. Okey. Baiklah, seterusnya. Masih juga pasal hidrogen, Okey. di mana Sarawak dapat meningkatkan nilai ekspornya sekiranya dapat menghasilkan hidrogen pada kos yang lebih murah. Siapa yang kata kenyataan ini? Kita dedahkan. Itu Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Abdul Aziz Hussein. Beliau yang juga Pengerusi Pro-Tem Persatuan Hidrogen Sarawak berkata hidrogen diperlukan sebagai pangkalan untuk industri kimia dan Sarawak dapat mengeksportkannya bagi penjanaan tenaga serta penggunaan industri selain menggunakannya dalam pengangkutan. Betul. Dan baguslah hydrogen is the way to go. Yes. Sarawak pada Terus, ketika ini dedahkan lagi dapat menghasilkan dua jenis hidrogen, John. Ya. Hidrogen hijau dan hidrogen biru gas. Hidrogen hijau yang berasal daripada tenaga hidro dan sumber lain boleh diperbaharui serta hidrogen biru iaitu yang berasal daripada gas asli. Ini adalah antara dua hidrogen gas yang Dan menarik sekali sebenarnya perkhidmatan pengangkutan yang ada di Sarawak pada ketika ini kebanyakannya menggunakan tenaga hidrogen. Hidrogen. Dan ia sekaligus dapat mengelakkan bandar kita daripada tercemar dengan lebih teruk sekali. Satu alternatif yang sangat bijak. Seterusnya, Michelle. Seterusnya adalah Okay, baiklah, mungkin kita nak kongsikan sedikit apa yang dikongsikan oleh Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Semalam sedikitlah saya nak tambah berita di sini, Michelle. Pasukan diplomatik Malaysia mencipta kejayaan besar semalam apabila yang pertama Malaysia akan menjadi antara negara yang diutamakan dalam penerimaan vaksin COVID-19 dari China. Dan selepas itu, China akan membeli 1.2 juta tan kelapa sawit Malaysia sampai tahun 2023. So, ini antara hasil pertemuan empat mata Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan rakan sejawatnya dari China, dan sumber ni daripada Twitter Datuk Seri Hishamuddin Itu Hussein. antara berita baik yang kita akan terima. Satu lagi berita yang mengejutkan kita baru sahaja terima semalam. Cristiano Ronaldo, pemain bola sepak terkenal dunia, disahkan positif COVID-19. Betul, itu. Jadi mungkin ada seterusnya berita daripada Michelle. sekian saja berita daripada saya, guys. Sudah habis dah? Sudah habis. Okeylah, baiklah, kita kongsikan balik mengenai sambung cerita mengenai COVID-19, sedikit perkembangan mengenai jumlah kes positif di Malaysia, kes positif COVID-19. Semalam Malaysia mencatatkan 660 kes positif COVID-19, satu angka yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat membimbangkan. Tapi ada juga berita positif daripada itu, iaitu 350 positif kes telah pun pulih, dan itu merupakan nilai yang tertinggi kes pulih yang pernah direkodkan. Jadi sedikit peringatan, saya rasa ini sentiasa diulangilah, dan saya rasa rakyat Malaysia pun tahu untuk mematuhi segala SOP sebagainya, dan ini sama-samalah kita berusaha untuk memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Betul sama sekali, John dan Michelle. Kita tahu beberapa kawasan telah pun mengalami PKPB sekarang ini, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Sabah. Kalau Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor telah pun mengalami PKPB ini bermula tengah malam tadi. Jadi pesanan kami kepada warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor menonton Sejahtera Asia pada hari ini untuk orang kata jangan melakukan panic buying. Itu yang paling penting. Apa yang paling penting, duduk sahaja di rumah dan elakkan keluar. Kita tidak mahu orang kata keadaan ini boleh mengganggu-gugat ekonomi yang sedia ada semakin pulih. Jadi kita nak terus hentikan penularan wabak COVID-19 ini untuk kesejahteraan bersama. Betul. Baiklah guys, selain daripada itu saya nak kongsikan sedikitlah. Semalam Apple telah pun mengumumkan pengeluaran model iPhone terbaru, iaitu iPhone 12. Siapa yang sempat tengok Apple event awal pagi tadi, local time, korang tahulah apa dia punya fungsi, dia punya spesifikasi yang semestinya lebih canggih berbanding dengan phone sekarang. Jadi rasa nak beli tak phone baru?
Gas rasa kalau producer naikkan gaji, insya-Allah kita beli. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Ya, sebentar. Tapi sebelum itu, John, saya nak wawarkan kepada anda semua laman sosial kita. Sekiranya anda punya sebarang cadangan untuk anda kemukakan di Instagram kami, Sejahtera Asia. Jangan lupa, jika anda juga mempunyai sebarang ataupun topik yang ingin anda kemukakan dalam Sejahtera Asia, anda boleh sahaja melayari Instagram kami ataupun email kami di sejahtera@tvstv.my. Betul. Dan dah? Okey. Dan selepas ini kita akan bersama dengan anda lagi dan kita akan bersama dengan seorang tetamu yang saya rasa produk beliau sangat-sangat menarik. Selepas Jangan ini, tukar siaran, terus bersama dengan TVS Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Selamat pagi, terima kasih kepada anda yang menonton Sejahtera Asia pada hari ini. Terima kasih kerana memilih Sejahtera Asia untuk menjadi antara program pertama yang menyapa anda pada pagi ini. Wow. Baiklah guys, untuk segmen yang seterusnya, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Michelle tadi sebab kongsikan berita cantik. Rantai dia, bling-bling. Orangnya memang cantik. Orang kat Sejahtera Asia ni semua cantik-cantik. Kan, cantik, bijak. Kan. Terima kasih Michelle untuk perkembangan terkini yang dikongsikan sebentar tadi. Baik John, mungkin John boleh komen mengenai situasi COVID-19 kerana pada ketika ini sangat getir sebenarnya. Betul. Ia bukan lagi teruk tetapi satu fasa yang perlu untuk kita sedar bahawa kita perlu dengan segeranya faham bahawa kita perlu menghentikan penularan wabak COVID-19 ini dengan efektif. Betul. Kes yang semakin meningkat ini dan angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia setiap hari sangat-sangat membimbangkan. Betul. Dan kepada anda yang mungkin sedang menjalani PKPB di mana saja anda berada, saya doa dan harap agar korang semua berada dalam keadaan yang sihat, selamat dan bahagialah. Terus tenang, orang kata sabar, jangan panik dan orang kata kita tahu pemain bola sepak dunia sendiri disahkan positif COVID-19. Jadi ini bukan satu perkara yang kita ambil mudah dan kita kena teruskan kehidupan, jangan panik dan untuk mendapatkan ketenangan itu John, macam mana? Salah satu alternatifnya kita kena dapatkan produk yang baik sekali. Dan hari ini kita berbicara mengenai topik produk eksotik. Ya, produk eksotik. Okey, saya nak tanya Gas lah. Gas, familiar tak dengan dabai? Ataupun orang Sarawak cakap dabe, buah dabe. Makanan favourite tu, dabai. Cecah dengan kicap, letak ikan bilis sikit, lepas tu letak bawang putih, letak dengan cabi. Orang Sarawak panggil cili cabi. Dan sedap. Apa tu, dabe ataupun dabai lebih dikenali sebagai makanan. Tapi tahu tak bahawa buah dabai ni boleh dibuat dan menghasilkan satu produk seperti sabun. Boleh? Boleh. Sebab hari ini kita akan ada seorang tetamu yang merupakan seorang pengusaha dan seorang pembuat sabun daripada dabe dan juga daripada pelbagai lagi produk-produk yang lain yang berkaitan dengan natural products. Tanpa melengahkan masa, jom kita perkenalkan tetamu di Sejahtera Asia pada hari ini adalah Cik Husnul Khatimah. Selamat datang ke set Sejahtera Asia, Cik Husnul. Selamat pagi. Cantik je. Cantik. Biasalah orang yang mengamalkan produk sendiri ni digunakan lagi dengan rutin yang disiplin, pastinya menyerlahkan lagi penampilan beliau. Jadi Cik Husnul, dah sarapan pagi ni? Dah. Dah? Sempat sarapan. Sarapan dabai ke macam mana? Bukan. Bukan Okeylah, baiklah, kita nak cakap pasal sabun dabai. Sabun dabai. Ya. Macam mana sabun dabai ni dilakukan? Macam dihasilkan? Okey. Sebab buah dabai ni bermusim. Jadi setiap kali ada musim, kita akan beli secara borong directly dari Sarike dan kita akan contact directly orang yang ada ladang tu. Jadi dia macam ni. Kalau saya cakap okey, saya nak dapat dabai 20 kilo. Dia cakap okey, kalau dia nak hantar ke bas, so malam sebelum dia hantar ke bas tu, malam tu baru dia ambil
so it's fresh. So dia sangat fresh, tapi itu merupakan satu cabaran di mana sebab buah dabai ni kita tahu dia bermusim. Bermusim, Yes, Dan bermusim. kalau dia tak bermusim, macam mana macam Cik Husnul macam nak maintain the amount of products? Okay, to maintain the stock yang the kita stock. orang buat is kita orang akan ambil dabai tu every time ada musim and we freeze it. So Faham. masuk dalam freezer. So in the freezer dia boleh tahan for 2 tahun, 3 tahun. Oh, boleh tahan sampai Boleh 2 tahun tahan. hingga 3 Yelah, tahun. dah letak dalam freezer boleh lah gas. Oh, tak. Kita takut dia jadi terlalu keras, lepas tu kita nak orang kata lembutkan dia balik tu susah kan. Okay, dia macam ni. So bila dia sampai je, kita terima dia masih fresh dengan gagang-gagang dia, we immediately vacuum pack. So vacuum pack and then masuk freezer. So bila nak gunakan bahan tu nak proses, you just keluarkan and dia akan defrost. Bila defrost tu dia macam Dia normal balik. normal balik. Lebih kurang macam durian lah. Yes, macam durian yang Sebenarnya frozen. kan Yes. saya tak pernah makan dabai sebenarnya. Tak pernah. Tak pernah. Jom, So itu dah masa ruginya tak makan dabai. masa cakap masuk freezer boleh tahan 2 tahun tu. Tu saya macam boleh lah gas sebab Saya kita tak tahu ni dabai Cik tu macam mana. John, kalau ada dabai, letak ikan bilis, nasi panas dah cukup dah. Kalau tak percaya, tanya kakak saya yang sedang menonton ni. Nantilah saya akan Dia cuba juga makan makan dabai. Baiklah, okey, nak tahulah antara kebaikan sabun dabai ni. Okay. Sebab buah dabai is dia very tinggi khasiat dalam vitamin E. Dia banyak antioksidan from the kulit, Ya. kulit yang hitam tu. So Kulit kebanyakan dabai. buah-buah dan sayuran yang berkala gelap macam maroon dan ungu very high in antioksidan. So bila kita masukkan dalam produk, khasiat tu is also kita akan letak pada kulit. I see. Dan kalau kita kita curious juga nak tahu sebab khasiat yang ada pada buah-buahan tu dia mungkin akan hilang sekiranya orang kata dia oxidize, betul tak? Yeah. Jadi macam mana nak orang kata kekalkan biarpun dah dihasilkan menjadi sabun, khasiat tu masih ada dan dapat diaplikasikan pada badan. Okay. Dia bila kita buat produk natural, cara pemprosesan tu it has to be in a way yang dia tak hilang some of the properties, the healing properties tak hilang dalam So pemprosesan. macam cara proses tu Ya. kena maintain sebanyak mungkin kandungan Ya. vitamins yang dabai So ada. heat sensitive processing, not over processing, keeping the ingredients fresh. Yeah. Dan apa yang paling penting sekali, walaupun khasiat ataupun kebaikan yang ada pada sabun dabai ini dikekalkan, rasanya Cik Husnul tak menggunakan sebarang bahan kimia dalam penghasilan ini. Semua natural. Semua natural. Rugi kalau tak ada satu kat rumah ni. Kan. Lepas ni lah nak tengoklah. Okey, lepas ni nak tanyalah proses untuk menghasilkan like berapa lama? Dia bergantung because some of the products yang kita ada, kita akan like buat pengekstrakan. Or sometimes kita akan guna minyak dabai itu sendiri. So untuk menghasilkan minyak dabai itu dalam 1 kilo dabai yang fresh, kita cuma boleh dapat dalam 100 ml. Oh, sikit je. Daripada 1 kilo boleh dapat 100 100 ml. ml sahaja. Sebab dan Presiden maklum bahawa harga buah dabai ni dia Boleh mencecah RM40 sekilo. Mahal ya. dia ada sebab dia bermusim kan dan juga permintaannya ramai, orang suka makan. Jadi okey, nak Saya tanya menghabiskan dabai di inilah pasar. aku pakai. Okey, Cik Husnul, saya nak tanya juga bagaimana terhasilnya idea untuk menghasilkan sabun dabai daripada dabai ni? Idea tu datang dari mana? Sebenarnya saya ni suka eksperimen. Macam kat rumah cuba. tu, kalau kat dapur, kalau kupas buah mangga, Okey. lepas kupas tu saya ambil kulit mangga tu, gosok kat muka. Patut dah cantik Bagusnya. muka kan. Kalau saya nak kupas buah mangga, jawabnya tong sampah lah. Kan? Buang terus. Even like kulit buah betik, it has whitening effect. Is it? Yeah, so kalau you Okay. kupak, you kopek the kulit betik, you boleh ambil, letak dekat muka, biar sehingga kering, lepas tu pergi basuh muka, you akan nampak perbezaan. Macam kulit tu macam putih satu tona warna. Wow, lepas ni nak belilah betik, buah betik. Yeah, So, menggunakan kulit buah betik saja Ya, jadi maksudnya dalam kita dapur kita tu,
dalam kitchen, dalam peti ais tu, banyak bahan-bahan yang boleh digunakan di rumah. Contohnya kalau you tiba-tiba kulit melecur, you boleh cepat-cepat masukkan dalam tepung beras atau tepung sagu untuk sejukkan kulit tu. Immediately. Menggunakan apa? Tepung beras atau tepung sagu. Linut Tepung lemantak. Apa? Linut? Linut. Oh, okey. Yang macam jelly tu. gam tu. Macam jelly. Jadi kita nak tahu juga bahawa ini Dabai ini terkenal dengan khasiatnya antioksidan dan sebagainya. Jadi mengapa memilih untuk membuat sabun? Mengapa tidak memilih untuk dibuat sebagai suplemen ataupun makanan tambahan? Namun itu Cik Husnul akan jawab selepas ini, John. Betul. Sebab dia bukan saja ada produk yang dihasilkan daripada Dabai. Banyak lagi benda-benda ataupun item bahan-bahan yang dihasilkan untuk menjadi satu produk yang natural. Macam itulah. Baiklah, dan selepas ni, Selepas ini kita Cik akan Husnul bersama lagi dengan Cik Husnul. Banyak lagi yang kita nak terokai dan ketahui mengenai produk eksotik beliau. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Dari inspirasi, kami cetuskan inovasi. Patut timing. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin baru saja buka televisyen, selamat pagi kami ucapkan dan semoga hari anda akan menjadi hari yang cerah, yang indah, yang bahagia. Terima kasih sekali lagi kerana menjadikan Sejahtera Asia antara program pertama yang menyapa anda pada pagi ini. Baik John, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada mereka yang telah memberikan respons dan feedback yang positif untuk edisi pertama dan kedua Sejahtera Asia. Betul. Kami harapkan sokongan daripada anda sentiasa bertambah lagi baik selepas ini. Ya, betul. Dan kita berbicara mengenai topik produk eksotik dan sebelum kita berehat tadi, Gaz ada tanyakan kepada Cik Husnul bagaimana sebenarnya kita lihat bahawa khasiat yang ada dalam buah dabai mahupun terong asam itu banyak sekali. Jadi mungkin ada terfikir untuk membuat buah dabai ini dengan menghasilkan makanan tambahan ataupun suplemen. Setakat ni kita cuma terlibat dalam produk-produk personal care, bukan dari segi makanan, tetapi setahu saya Agriculture Research Department Sarawak dia ada buat jam dabai. Dia ada buat serbuk dabai. Ada paste dabai tak? Paste dabai. Paste dabai pun ada. Paste dabai ni kita untuk apa ni? Untuk masak nasi goreng. Untuk masak nasi goreng. Okey. Ada satu tu Saya tak macam tahu. mayonnaise. So mayonnaise dari dabai. Producer cakap laksa dabai ada. Laksa dabai tak ada lagi. Dia sebenarnya craving laksa ni. Dia lapar tu. Baiklah, okay, kita pun nak tanyalah daripada buah dabai. Bukan. Dia bukan saja ada produk daripada buah dabai, dan ada juga terong asam. Terong asam dan apa lagi? virgin coconut oil dan madu kelulut juga. Dan ini madu semua kelulut. adalah untuk penjagaan kulit dan untuk Penjagaan kebaikan kulit. Ya. Sebenarnya sebelum mula-mula sekali waktu saya baru bermula dalam bisnes ni, Ya. saya ada seorang customer yang approach, dia cakap, oh anak saya ada kondisi kulit macam ni, boleh tolong tak? Ya. Can you make something natural? So kita try. Kondisi kulit yang macam mana tu, Cik? Dia macam eczema, Eczema. kulit kering. Okey. So dia baru, budak ni 14 tahun umur dia. So bapak dia contact kita. So kita cakap, okay, kita buat something, we customize, all natural. You cuba dulu. If it works, you let us know. So dalam masa 6 minggu, dan dia nampak perubahan, and then after 3 bulan hilang.
So ni 5 tahun yang lepas. Dalam masa 5 tahun tu pernah sekali lagi dia contact. Dia cakap, oh okey anak saya pergi hari sukan and then kondisi tu datang balik. So boleh buat lagi tak? So dia akan beli tub yang besar. So what we do is actually kita orang ni customize because kulit kita semua tak sama. Betul. Yeah, so everybody's skin is different. So you need different things untuk macam mungkin kulit kering you perlu lebih kelembapan dan semua tu. Siapa sangka kan daripada buah-buahan eksotik ini boleh dijadikan sebagai penawar kepada beberapa penyakit kulit. Banyak kebaikan sebenarnya. Kalau kita berbicara dari segi teknologi, Jom, antara penghasilan buah dabai ini, kita perlu orang kata mengambil jus dia ataupun mengambil dia punya minyak tu. Extract. Jadi proses dehydration diperlukan. Dan kalau kita lihat sendiri untuk menghasilkan minyak daripada virgin coconut oil ini sendiri, kita perlu letak pemangkin ataupun catalyst untuk buat dia tahan lama. Jadi kalau berbicara dari segi teknologi, secara spesifiknya macam mana Encik Husnul menghasilkan produk-produk daripada buah-buahan eksotik ini? Untuk terung asam dan dabai, dia dua proses yang berbeza. Untuk menghasilkan dabai, minyak dabai tu, first kita kena dehydrate. So buang air daripada buah tu. Macam mana nak dehydrate keringkan. daripada buah? Keringkan bawah matahari. So kita masukkan dalam oven. Okey. So dia macam suhu pada suhu yang malar selama kena sentiasa beberapa pantau. jam sehingga semua kelembapan hilang. Dan lepas tu kita akan guna cold press. Okay. So minyak tu memang bila you guna mesin cold press tu dia tekan semua, you nampak minyak dia keluar. Jadi, minyak tu kalau hijau, kuning. Wow, menariklah. Ya, dabai warna dia warna jingga, warna ungu. Purple. Dia Ya, purplish. minyak dia hijau kuning. Okey. Maksud dia macam segala peralatan untuk diperlukan membuat sabun dabai ini kita boleh buat di rumah tak? Agak susah sebab macam kalau you cuma ada 2 kilo pun you untuk guna cold press tu you kena ada mesin cold press. Kalau kita buat dalam kuantiti sedikit cukup-cukup untuk keluarga dalam rumah? Agak suka. Agak suka. Sebab tadi Agak dia cakap suka. apa 1,000 kilo 100 kilo 1 kilo 100 ml 1 kilo 100 mil. Kalau senang nak buat, just nak try buat kat rumah. Yelah, kalau nak tekan buah dabai tu pun susah. Jadi kita nak tanya proses ekstrak minyak ataupun kandungan daripada dabai ni, adakah menggunakan tangan ataupun mesin? Kita ada peralatan khas Okey. untuk mengekstrak dan untuk memastikan yang khasiat dalam buah-buah tu tidak hilang dalam pemprosesan. Ya. So macam terung asam kita guna dia punya macam puri terung asam tu. Apa puri? Puri. Okey. Puri terung asam tu yang kat So dalam terung ni. asam ni kalau you tengok dia punya texture dia ada macam satu liquid cair yang Yang macam slimy. gel. Faham. Warna putih. Orang yang suka makan ni, Jo, dia tahu. Tak, saya suka makan tapi saya Sebab tak. terung asam ni sedap kalau campur dengan ikan masak asam pedas. Okey, Ya. itu sedap. Untuk buat jam sama pun makan nak sedap. lapar. Apa dia? Jam. Buat jam. Buat Terung jam. asam jam. Sebenarnya ada satu syarikat di Sarawak, di Kuching ni, dia buat aiskrim terung asam. Aiskrim terung asam. Macam sedap. Make sense. Kan? Macam Tak tahu sedap. saya tak boleh bayangkan Macam macam mana mango sikit. Macam mango. Macam mango saya sikit. tak boleh bayangkan macam mana rasa aiskrim terung asam. Dan kalau kita lihat dari segi kecanggihan teknologi pada masa kini dan kita sentiasa mengaplikasikan ekonomi digital dalam kehidupan seharian kita, bagaimana sebenarnya Cik Husnul mempromosikan orang kata produk-produk eksotik Cik Husnul ini di pasaran? Adakah menggunakan social media ataupun menggunakan e-wallet dan sebagainya? Okey. Kebanyakan pelanggan kita either datang direct ataupun dia pergi ke Shine Pharmacy. So Shine kita ada produk kita di Shine Pharmacy dan ada online platform Miracolo. Miracolo, Miracolo. So kita punya sabun di situ and so ada berbagai platform macam tu. Okay, baiklah. Saya nak tanya lagi pasal dabai ni sebab saya macam masih amazed penghasilan menjadi sebuah sabun, sebuku sabun. So saya nak tahu buah dabai yang dipilih, adakah buah dabai yang muda ataupun buah dabai yang tua?
buah-buah yang sedia dimakan? Ataupun dua-dua boleh? Yang dah. Kualiti yang sama untuk yang kita nak makan. So you dia tengok kena jadi the yang best dabai is usually tengok dia macam bulat, gemuk, kuning. So that's itu yang kita gunakan. so dia kena dia sama standard seperti sedia untuk dimakan. Kalau dia sudah elok dan lunak untuk dimakan, maksudnya ianya sesuai untuk dihasilkan produk kosmetik. Kalau kita lihat dari segi kos lah, kita tengok harga pasaran terkini buahan tempatan menurut Fama seperti contoh pisang, langsat dan sebagainya adalah di bawah RM10. Manakala buah dabai yang seperti yang kita katakan tadi boleh mencecah RM40 sekilo. Di dalam situasi pandemik COVID-19 ini, sebagai inspirasi penonton di luar sana, bagaimana dengan kos yang tinggi ini, dengan keadaan yang sukar ini, Cik Husnul boleh maintain menjalankan perniagaan ini? Sebenarnya semenjak COVID ni, walaupun sesetengah bisnes mendapat impak yang yang agak begitu teruk. hebat, tapi untuk penjagaan kulit, alhamdulillah Makin hebat, makin meningkat. Ya. Sebab saya rasa kan, sebab masa PKP, ramai orang tak tahu nak buat apa. Betul. Banyak orang explore internet, buka media sosial dan baca. Itulah masanya untuk self-love. Dan antara orang kata penjagaan self-love yang perlu kita buat adalah penjagaan kulit. Saya setuju. Kalau yang kulit yang kotor-kotor tu, yang ada pigmentasi dan sebagainya, itulah masa untuk membuatkan kulit anda cantik berseri seperti Cik Husnul kita pada hari ini. Terima kasih Cik Husnul kerana sudi bersama dengan Sejahtera Asia pada hari ini. Tapi sebelum itu mungkin boleh kongsikan di mana nak dapatkan produk Cik Husnul pada hari ini. Okey, boleh hubungi kita terus di sosial media Instagram ecophoria.naturals, ecophoria.naturals, ataupun boleh hubungi saya secara direct juga. Terima kasih Cik Husnul sekali lagi. Kami doa agar perniagaan Cik Husnul sentiasa dipermudahkan. Dan baiklah, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini dengan pelbagai lagi topik menarik meraikan bakat-bakat yang ada dalam saluran TVS 122. Kita jumpa selepas ini. Kepada artis di Kerindok kita main lagu Terbilang Sidak. Dekat nemu nama pengawal pemandu baru di Kerja Sidak. Sada kenyalang siti program pemerintah keterubah kena Jaku Iban Ayan Bak TV. Yang dipergulang aku Setiu Dawi, Bak Sada kenyalang Ninti Ngari 6, pukul 12.30 ngali hari Bak TVS. Sada kenyalang, sada nyawa artis tempat menua kita nyode. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami, Jonathan Ding dan Ghazali dalam Sejahtera Asia. Tadi VT yang kita lihat, guys. Nyodek. John, awal rancangan tadi Gas baru cakap Gas nak tenang. Okey. Tapi tak menjadi, John. Ni memang Gas, ni memang diri sendiri, memang riuh sekali. Ada Nadiha ke, tak ada Nadiha ke, ada John ke, tak ada John ke, sentiasa orang kata kambuh dalam bahasa Sarawak. Kambuh je. Tak apa, boleh. Jadi kita telah pun menyaksikan VT tadi, VT promo untuk sebuah program yang sangat menarik sekali di saluran 122 TVS ini, iaitu program Sada Kenyalang. Sada Kenyalang. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program menarik ini, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, bakat anak muda yang akan mewarnai penyiaran dunia di kaca TV anda, iaitu Stewart Dawi. Hai Stewart. Pagi, Stewart. Selamat pagi. Nama berita? Mana? Sama colour baju? Semestinya. Pandai cakap Iban tak? Pandai cakap Iban? Sikit-sikit je. Sikit-sikit. Mimit. Mimit je. Gas
Baji perempuan kan? Kalau lelaki? Baji cantik. Aha. Sigat lelaki. Sigat. Sigat. Betul. Gas sigat, tampan, menarik dan kebabung. Betul. Baiklah, bersama dengan kita adalah Stewart Dawi, seorang pengacara dan seorang bakat TVS yang mengacarakan program Sada Kenyalang. Betul. Dan kita nak tanyalah kepada pengacara dia sendiri, Stewart, Ya. kongsikan sedikit apakah itu ataupun mengenai program Sada Kenyalang. Okey, program Sada Kenyalang tu bermaksud dia The Voice of Kenyalang, di mana program itu kita akan menjemput artis-artis tempat kita ataupun artis tempatan kita, iaitu penyanyi Dayak. Seperti yang kita tahu, industri muzik Dayak di Sarawak ini telah lama tumbuh, tapi belum begitu dikenali di luar. Tapi banyak penyanyi-penyanyi kita yang sememangnya berbakat, yang ada penyanyi yang sudah mempunyai banyak album, lebih daripada 1 ataupun 2 album. Ada juga telah mengeluarkan pelbagai genre dalam single-single. Jadi ini merupakan salah satu platform yang kita sediakan untuk mereka, untuk kita mengangkat mereka dan memperkenalkan mereka ke kaca TV dan kita menunjukkan bakat-bakat yang mereka adalah. Ya, itulah uniknya TVS ni guys. Kita lagi satu platform yang dapat mengetengahkan dan dapat mengembangkan lagi dan orang kata menimbulkan lagi rasa tertanya-tanya dalam kalangan penonton tu, apa lagi bahasa yang boleh kita tawarkan selepas ini. Kalau Iban dah ada, mungkin selepas ini ada Melanau, ada lagi bahasa Kayan dan sebagainya. Baik, Jonathan Ding pula. Stewart Dawi. Gelak korang kat dalam tu. Okey, Stewart, kita nak tanya, kalau kita lihatlah antara orang kata artis ataupun selebriti Iban yang telah pun mewarnai program Iban Sada Sada Kenyalang ini, antaranya adalah Ika Saiful. Ya, episod pertama. Melissa Francis dah datang dah? Melissa Francis kita tunggu dia di episod yang ketiga. Episod yang ketiga? Betul. Dah dirakamkan? Sudah dirakamkan, cuma kita nak tayangkan saja di TVS. Lagu apa yang didendangkan oleh Melissa semasa episod itu? Beliau akan dalam episod tu dalam episod tu setiap artis akan membawa lagu untuk dalam pertama tu mereka akan membawa lagu balada, lepas tu di end of the program mereka akan membawa lagu rancak. Wow. Jadi Melissa pada masa tu dia membawa lagu Pengerinduk Tua, salah satu lagu yang telah mengangkat nama beliau. Dan yang di akhir rancangan tu Melissa membawa lagu Akai-Akai. Akai-akai dalam bahasa Iban maksudnya sakit-sakit kan? Betul. Jadi Pengerinduk Tua. Itu lagu sedih kan, kalau tak silap? Lagu sedih, betul. Yang menceritakan kisah, orang kata kisah hidup Melissa Francis. Kisah hidup, benar. Kisah itu lagu itu penghidup aku. Itu Penghidup Aku. Betul. Yang Pengerinduk Tua ni lagu sebelum lagu Penghidup Aku. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat program Sada Kenyalang itu akan mengangkat bakat-bakat kaum-kaum bumi putera di Sarawak. Dan itu merupakan satu tanggungjawab yang besar buat Stewart sebenarnya. Ya, betul. Orang kata berhibur tetapi pada masa yang sama memikul tanggungjawab untuk membawa mereka ini ke peringkat yang lebih tinggi. Apa komen Stewart? Seperti yang kita tahu, Sada Kenyalang ini merupakan salah satu platform untuk yang kita ingin mengangkat bakat-bakat anak-anak Sarawak kita, terutamanya penyanyi-penyanyi Dayak kita. Sebab dalam rancangan itu juga kita akan menanyakan soalan tentang perkembangan terbaru mereka, ada buat projek terbaru ke apa semua, ada mengeluarkan single-single terbaru untuk peminat mereka yang tersendiri. Jadi melalui situlah peminat-peminat dapat mengetahui perkembangan mereka, mungkin ada cadangan-cadangan kepada mereka untuk artis-artis kesayang mereka. Ya. Sebenarnya kan artis ataupun penyanyi-penyanyi Iban Dayak ni ramai yang berbakat sebenarnya guys. Betul. Dan kalau kita lihat dari platform media sosial mereka mempunyai followers yang sangat-sangat ramai sebenarnya. Ramai saja pengikut lagu-lagu lagu-lagu Iban, lagu-lagu Dayak dekat Sarawak ni. So ini merupakan platform yang saya rasa sangat-sangat bagus dalam TVS. Dan kalau kita lihat Stewart sendiri boleh menyanyi sebenarnya. Hobi sebenarnya. Okey, boleh nyanyi sikit? Nyanyi sikit? Pengerindu tua. Itu sajalah. Wow. Jadi okey, adakah Stewart akan nyanyi dalam siaran-siaran Sada Kenyalang ni? Ada payung tak suara Stewart dalam untuk setakat ni saya masih mengacara lah untuk program tu. Mungkin anda boleh mengacara, anda juga boleh jadi artis. Interview diri mungkin sendiri. sekiranya ada rezeki ataupun peluang diberikan. Saya percaya kerana Stewart ini bukan sahaja pembaca berita. Baiklah. Dia juga pengacara program. Dia juga sentiasa menemani Gas dalam dressing room dengan nyanyian-nyanyian yang merdu. Semestinya Gas. Jadi soalannya, kemungkinan dicalonkan dalam Dayak Music Award?
Mungkin kok, mungkin. Kalau Suatu ada hari nanti rezeki, sekiranya kan. ada rezeki. Ya. Dan kalau kita berbicara mengenai Sarawak Music Award yang menampilkan bakat-bakat anak-anak Betul. muda kaum bimbo putera kita di Sarawak ini, mungkin untuk kita lihat perancangan pada masa akan datang, Iban Sada Kenyalang ini Betul, Sada Kenyalang. mungkin akan boleh cover function ataupun event sebegini untuk masa akan datang. Mungkin seperti yang kita tahu industri muzik Dayak itu bukan tak semestinya untuk penyanyi Iban. Kita ada penyanyi Bedayo, kita ada penyanyi Orang Ulu, bermacam-macam kaum yang kita ada di Sarawak ini yang boleh mewarnai industri muzik Dayak kita. Dan mungkin sekiranya kita ada peluang ataupun rezeki yang diberikan, kita boleh mengadakan satu anugerah yang mungkin besar-besaran untuk industri muzik Dayak tersendiri yang ada di Sarawak yang kita boleh ketengahkan di Asia dan juga mungkin di seluruh dunia. Ya. Suatu Dan hari nanti. sebenarnya dekat Sarawak, kalau tak silap saya, sebelum ni ada anugerah muzik Dayak. Dama. Dama, Betul. yes. Itu dilakukan setiap 2 tahun. Betul. Tapi sepatutnya tahun ni pun ada kalau tak silap. Tapi Ya. disebabkan oleh pandemik COVID-19, ia dipaksa dibatalkan ataupun Betul. ditunda. Ya. Jadi, itu merupakan platform lagi aku sebut. Terusnya, guys. Tadi Stewart ada cakap mewarnai, di Telanjur cakap mawani. Mawani tu Mewarnai. Mawani tu watak seram dalam filem Indonesia. Seram. Okey, Stewart, Ya. ni kita nak tahu juga waktu siaran untuk Sada Kenyalang ini. Okey, kepada penonton yang di luar sana, Sada Kenyalang akan bersiaran setiap hari Sabtu pada jam 12 tengah hari setiap Sabtu. Jadi sentiasalah menyokong program-program Sada Kenyalang dan program-program TVS yang lain. Betul. So, dia sekali seminggu, setiap hari Sabtu saja. Ya, betul. Setiap hujung minggu, setiap Sabtu. Okey, Ya. jadi siaran pertama dah disiarkan? Sudah disiarkan pada minggu lepas Okey, dan jadi- episod kedua menyusul ujung minggu ni. Di Saturday, Sabtu ni lah. Bersama dengan artis Alexander Peter Celum. Oh, Alexander Yang terkenal Peter dengan lagu Milih Menantu Indai. Milih Menantu Milih, Indah. okey, jap saya cuba translate. Milih menantu Indai, menantu dipilih oleh ibu. Saya Betul, saya nak betul, translate. betul. Boleh? Aduh, dah betul dah. Sudah betul dah. Okey, tak apa. Nanti boleh bagi, okey, mungkin boleh bagi satu tajuk lagu suruh gas. Teka. Kalau saya nak teka tu, kalau kau nak pilih menantu, kena pilih yang betul. Salah? Betul. Betul. Jadi Stewart, kita tahu Stewart adalah seorang pengacara untuk program Sada Kenyalang ini, juga merupakan seorang pembaca berita. Jadi mungkin untuk transisikan daripada formal ke informal itu satu perkara yang susah. Sangat. Di macam mana Stewart mengatasinya? Seperti yang kita tahu sebagai pembaca berita ataupun penyampai berita, kita sentiasa perlu mempunyai personality sebagai pembaca berita. Tetapi apabila kita menjadi pengacara, kita perlu keluar daripada formal kita tu. Kita Betul, menjadi lebih menarik, lebih mudah untuk bergaul dan mesra macam itulah. So sekarang ni Stewart merupakan host seorang saja dalam perancangan ni. Setakat ini untuk program Sada Kenyalang, Ya. saya seorang pengacara. Mungkin untuk yang terakhir sekali, mungkin kata-kata akhir Stewart dan harapan Stewart untuk program Sada Kenyalang ini yang akan mewarnai TVS untuk masa akan datang. Okey, harapan saya semoga program Sada Kenyalang ini iaitu rancangan ataupun program hiburan berbahasa Iban pertama di Malaysia dapat mendapat sokongan tak kira pelbagai kaum di negara kita ini untuk kita sama-sama belajar bahasa Iban dan mengenali artis-artis setempat di industri muzik Dayak kita ini dan sentiasalah menyokong dan memberi komen-komen yang positif untuk kita terus menjadi terbaik pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Stewart. Terima kasih banyak-banyak. Yap. Dan kita akan berehat sebentar, guys. Jangan ke mana-mana. Kita Kembali jumpa selepas ini. ini. How do you guys met and then masuk ke program PUBG?
kakak kalau juga. The JC Show. Itulah The JC Show yang Betul. disiarkan pada hujung minggu dan pada hari ini sebenarnya kita bersama dengan pengacara untuk JC Show, tapi sebelum itu kami ingin wawakan kepada anda jika anda punya sebarang cadangan yang anda hendak kemukakan kepada kami, hantar sahaja melalui laman sosial kami Sejahtera Asia. Terima kasih sekali lagi untuk penonton Sejahtera Asia menemani kami pada pagi ini. Ingat, sekiranya selepas ini anda hendak pergi kerja, jangan lupa sarapan dulu dan tolong memandu dengan berhati-hati. Pelitup muka jangan lupa, okey? Betul, wajib tu. Baiklah guys, tadi kita bersama dengan salah seorang muka TVS ataupun host dalam Sadar Kenyalang. Sekarang ni kita dengan siapa pula guys? Seorang pemuda yang sangat energetik, Betul. seorang yang suka menyakat orang, tapi harap-harap di set Sejahtera Asia pada hari ini beliau behave lah. Harap-harap dia behave lah. Harap-harap lah. Kita tak boleh jamin tapi Tapi dah bagi warning we dah. hope for the best. Jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan pengacara untuk The JC Show, JC. Hello, hello. Selamat pagi, salam sarapku sayang. Yeah. Lama pakai ayatnya. Selamat pagi JC. Pagi. John khabar? dengan Gas. Apa khabar? Wow, semua insan. Dah sarapan dah? Belum. Belum? Belum korang belanja. Nampak sangat kat muka tu belum sarapan sebenarnya. Sebab tu gasanya. Gas-gas dengan I ya. Dah. Okay, dah cukup. okay. Baik, kita nak tahu apa konsep program JC Show ini dan bahasa yang digunakan. Okey, konsep JC Show adalah konsep bebas, tapi at the same time, show ni adalah khususnya untuk orang menceritakan, menceritakan live sidar. Basically, JC Show is about sharing interesting stories of people of different walks of life. Macam sidar datang daripada bermacam-macam background. Yeah. So dalam show saya, mostly is about berkongsi pengalaman dan cerita daripada guest-guest yang saya bawa atas show lah. Ya. So, sorry lah sebab pagi ni memang lidah ni boleh-boleh. Lidah berbelit sikit. Faham lah tak sebab apa. bahasa banyak sangat. Sampai dia cakap apa? It's about. Maksudnya dia It's macam ada about. slang Filipino sikit dia maksudnya ada mix ke macam mana? Memang JC lots of mix. Lots of I have mix. a Chinese, a Filipino. Harap-harap ada sikit Afrika lah. So, suka lah Afrika. Tapi lah dua mix saja. Okey. Dua Dan mix je. ya, dan JC Show juga merupakan antara rancangan malam yang pertama di Sarawak. Oh, The yes. first late night Yes. show in Sarawak. Yes. Thank you Apa so perasaan much. JC untuk Orang yang di rumah tepuk tangan lo. Thank you. Okay. So memang satu sejarah dalam Yeah. Dunia media dan TV di Sarawak sebenarnya. So bukan sahaja the first late night talk show, tapi saya pun launching talk show ni the first TV station di Sarawak. So memang sangat-sangat bangga and gembira sebab kadang-kadang orang selalu tertanya-tanya, kalau nak masuk TV ni kena pergi jauh lah, pergi US lah, pergi KL Yeah. lah, semua. But apa yang saya sangat bangga dengan peluang ini, dengan pencapaian ini adalah kita membesar berkembang di Sarawak. Betul. Kita sama-sama berada di fasa permulaan ini. Betul. Biarpun mencabar JC dan John, tapi sebenarnya kalau anda rasai pengalaman di set Sejahtera Asia ataupun di program-program lain yang dirakam untuk TVS, kami semua sangat bertenaga untuk memberikan yang terbaik kepada anda. Betul tak? Dan saya memang tidak dapat menafikan bakat-bakat anak Sarawak. Dia dah keluarkan watak The JC Nah, Show dia. dah start dah. Untuk episod pertama, kalau tak silap, menjemput Miss World Malaysia kan? Miss World Malaysia, Miss Miss Planet, Universe. Miss Universe. Siapa Saya lagi? sempat nonton semalam dekat YouTube. The Menarik. JC Show, the first episode. Saya menonton kat YouTube. Menarik sekali. Ah. Kalau kita perasan untuk JC Show, tema dia selain dia adalah satu program buat bicara pada waktu malam, Betul. JC dia sentiasa bergerak tau. Ya. Sangat Dari betul. pagi sampai malam dia dekat sini. Betul. Tidak perlu kopi. Mungkin JC selalu bergerak sebab JC seorang penari sebelum ini ke macam mana? Yes, saya seorang penari, penari hip hop. Nak sebut penari jalanan macam pengemis pula kan. Penari hip hop atau digelar sebagai street dance. Yeah. Major saya adalah break dance, so I can break dance, I can b-boy. Nak battle. Nak like Sangat berbakat. Perasaan boleh bersama nyanyi juga, dengan- dia boleh nyanyi juga. Can Nyanyi? sing. Menyanyi. Boleh Sikit, nyanyi, sikit. boleh menari. Tak pernah dengar yang menyanyi ke? Nak dengar sikit. Aduh. Takkan lagi ku sendiri. Wow. Kasih yang berlabuh-labuh. Ada bunyi halilintar, bunyi kilat dekat luar sana. Ada ke? Ada. Sebab hujan. Baiklah, JC, saya nak tanya jugalah, apa macam sumber inspirasi? Macam siapa yang Betul. JC menonton ataupun Wow. your reference sebagai Okey. seorang host late night show? Okey, Ghazali dengan John Ding. Wow, itu lain. Okey. Nak Okey. makan apa lepas ni? Nak makan Laksa ke kolok? dabe. 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 Okay, so my inspiration banyak sebenarnya. Kalau Yeah. orang yang macam saya ni,
biasanya saya akan ambil inspirasi daripada orang yang berlainan. So saya akan gabungkan. Contohnya kalau late night talk show, saya sangat-sangat minat Conan O'Brien sebab dengan dia hebat. Nak sebut terror tu macam terror pun boleh sebut kan? Boleh, okey. Kita pandai. Okey. Dia terror untuk membuat benda-benda yang impromptu, dia kelakar, dia lucu, macam Crush pula, tak lah. So and then I would also take Trevor Noah sebab dia seorang pelawak yang digelar sebab pelawak yang sangat bijak, intelligent, funny. And kadang-kadang saya pun suka orang macam Steve Harvey. Kalau anda pernah nonton Steve Harvey, dia macam seorang bapa, dia selalu bagi motivasi dengan macam belia-belia di seluruh dunia lah. So saya akan gabungkan tiga-tiga watak ni dan saya akan jadikan satu watak iaitu The JC. The JC. The JC, Masya. The JC. Yes. Episod pertama pun Gaz dah tengok juga bersama dikelilingi oleh 3 biduanita ataupun rupawan. Baju apa saya pakai? Sangat cantik, baju warna biru. Betul. Sebab setiap episod baju warna biru kan. Betul. Itu adalah trademark The JC Show. Yes. Apa perasaan dikelilingi oleh mereka yang ternama ini, mereka yang pernah mengharumkan nama Malaysia dan berada dalam The JC Show? Apa perasaan kita? Okey, sangat-sangat teruja, sangat-sangat bangga. Feeling pula, sentimental pula, sangat-sangat. Biasa je, selalu jumpa dengan queen-queen ni. Tak adalah. But of course, sangat-sangat bangga sebab saya dapat satukan semua Miss Beauty Queens ni yang bergelaran tahap antarabangsa dalam set, and it's an enjoying experience. Tak sabar nak buat lagi. Maksudnya selain daripada berhibur ataupun berborak dengan mereka, ada tak mereka kongsikan juga kisah hidup mereka masa JC Show? Ada, mesti ada. Contohnya macam kisah hidup dia tentang zaman sekolah, zaman kanak-kanak, apakah cita-cita dia orang sebelum dia orang digelar sebagai Miss semua ni. So saya suka macam ni mau wadah korek cerita daripada anaknya, tapi bukan dari segi negatif lah, untuk beri peluang untuk merapatkan diri dengan tidak dengan fans-fans. Memberi inspirasi kepada penonton The JC Show. Itu yang kita nak. Dan bercakap pasal korek-mengorek ni, kita nak korek juga. Di mana JC melihat JC untuk tempoh, orang kata 5 hingga 10 tahun akan datang. 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun, kalau masa depan ni dah shaky sikit ke. 5 hingga 10 tahun saya nak jadi suami Sulaiman yang seterusnya. Baiklah. Okey JC, terima kasih. Mungkin JC boleh kongsikan kepada penonton kita bila dan di mana mereka boleh menonton The JC Show. Okey, boleh dia ni. Boleh nonton The JC Show on Astro channel 122 11 PM Fridays, Saturdays and Sundays. Astro on the go, Astro Enjoy app. Terima kasih JC kerana sudi bersama kami dalam Set Sejahtera Asia pada hari ini. Kami doakan agar program JC akan terus diterima oleh anda di rumah dan pastinya kami akan berbincang mengenai topik-topik yang lebih menarik kepada anda. Esok hari kita bersama dengan seorang Insta famous, kita bercakap mengenai bagaimana nak travel dalam suasana pandemik ini. Baiklah, sampai sini saja siaran untuk Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa untuk saksikan kita setiap hari Isnin sampai Khamis 7.30 pagi sampai hanya 8.30. dalam Sejahtera Asia, daripada inovasi Kita kami cetuskan cetuskan inspirasi. Baik. Jumpa lagi. Thank you JC.